Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM, perancangan dan pengurusan kewangan bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang pertama, kita telah membincangkan berkenaan dengan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kewangan. Apa yang cikgu harapkan para pelajar telah mengikuti perbincangan dalam video bahagian yang pertama bagi membolehkan pelajar mengikuti perbincangan dalam bahagian yang kedua ini dengan baik. Dalam bahagian yang kedua, kita akan membincangkan berkenaan dengan perancangan dan pengurusan kewangan sebagai panduan umum kepada para pelajar. Pendedahan kepada perancangan dan pengurusan kewangan ini adalah sangat baik sebagai panduan kepada para pelajar. Dalam perancangan dan pengurusan kewangan, ada beberapa tahap yang perlu kita titik beratkan ataupun yang perlu kita lakukan. Perkara yang pertama, dalam perancangan dan pengurusan kewangan, kita perlu tetapkan matlamat. Apakah matlamat kewangan yang ingin dicapai? Yang kedua, menilai kedudukan kewangan semasa. Seterusnya, mewujudkan plan kewangan. Seterusnya, melaksanakan plan kewangan. Perkara yang terakhir adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan plan kewangan ini. Apabila kita bercakap berkenaan dengan matlamat yang ingin dicapai, sama ada dalam kewangan ataupun dalam apa sahaja, matlamat kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Dalam perbincangan ini, kita akan khususkan perbincangan dalam bidang kewangan. Jadi, apabila kita ingin mencapai sesuatu matlamat, kita perlu pastikan ataupun kenal pasti apakah matlamat yang ingin dicapai pada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dalam kewangan, jangka pendek biasanya melibatkan tempoh dalam hitungan setahun dan memerlukan dana ataupun kewangan yang sedikit. Sementara matlamat jangka panjang adalah matlamat yang ingin dicapai dalam tempoh yang lebih panjang dan memerlukan dana ataupun kewangan yang banyak, biasanya melibatkan lebih daripada 5 tahun. Jadi setelah kita menentukan matlamat yang hendak kita capai, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang, ini akan membolehkan kita menentukan plan yang perlu kita buat berdasarkan kepada matlamat yang ingin dicapai. So, dalam kewangan, matlamat ini bergantung kepada berapa banyak simpanan yang kita lakukan daripada pendapatan bulanan. Jadi, untuk mencapai matlamat kewangan, kita hendaklah betul-betul menggunakan ataupun menguruskan kewangan kita dengan baik. Kita hendaklah mengutamakan keperluan berbanding dengan kehendak dalam kehidupan kita. Terdapat satu konsep yang dinamakan sebagai matlamat kewangan yang boleh dijadikan panduan untuk kita menentukan matlamat ini. So, ini kita kenali sebagai SMART, mengambil huruf daripada perkataan SMART. S merujuk kepada spesifik ataupun khusus. Matlamat kewangan yang kita hendak capai mestilah kita khususkan. M merujuk kepada measurable, boleh ukur. So, matlamat yang kita hendak capai ini kita boleh ukur dari segi berapa amount yang kita perlukan untuk mencapai matlamat ini. A merujuk kepada attainable, iaitu matlamat ini suatu yang tak mustahil untuk kita capai. R merujuk kepada realistik. Matlamat kita itu mestilah logik, mestilah bersifat realistik, bukannya tidak berpijak di bumi nyata.
dan T merujuk kepada time bound, tempoh masa. Maknanya matlamat kita mempunyai tempoh masa yang tertentu. Barulah kita boleh merancang apa yang kita perlu lakukan dengan baik, kerana kita ada batas masa yang perlu kita penuhi. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita tengok langkah yang kedua dalam pengurusan keuangan adalah kita menilai kedudukan kewangan. Dalam merancang kewangan kita, kita perlu menentukan di manakah tahap kewangan kita. Dan untuk menilai kedudukan kewangan seseorang ataupun sesuatu organisasi, kita melihat kepada elemen yang dipanggil sebagai aset dan liability. Kita telah bincangkan dalam video yang lepas apa yang dimaksudkan dengan aset dan liability ini. Cikgu sentuh dengan ringkas. Aset merujuk kepada apa benda yang seseorang ataupun suatu organisasi itu punyai ataupun miliki, atau ringkasnya harta. Liability pula adalah tanggungan, hutang dan sebagainya. Jadi bagi seseorang ataupun suatu organisasi yang berada dalam keadaan kewangan yang baik, aset yang dipunyai oleh seseorang ataupun sesuatu organisasi itu mestilah lebih banyak dibandingkan dengan liability ataupun tanggungan ini. Dan secara ringkasnya, antara contoh aset-aset yang dikategorikan sebagai aset adalah wang tunai yang dimiliki, simpanan hartanah, simpanan tetap, amanah saham dan juga saham syarikat. Secara ringkasnya, apa sahaja yang dimiliki oleh seseorang, harta seseorang ataupun suatu organisasi, itu yang kita maksudkan sebagai aset. Sementara liability pula merujuk kepada tanggungan, apa yang perlu dibayar oleh seseorang ataupun suatu organisasi sepatutnya, sama ada pinjaman bank, hutang kad kredit, hutang bayaran rumah sewa, hutang utiliti dan sebagainya. Jadi sekiranya aset yang dimiliki adalah lebih nilainya berbanding dengan liability, tanggungan seseorang ataupun suatu organisasi, maka dia berada pada kedudukan kewangan yang baik. Kedudukan kewangan yang baik inilah yang membolehkan dia merancang kewangan untuk mencapai sesuatu matlamat yang ingin dicapai, sama ada matlamat jangka pendek maupun matlamat jangka panjang. So, kita telah bincangkan dua tahap, iaitu dalam perancangan kita kena tetapkan matlamat. Yang kedua, kita perlu menilai di mana kedudukan ataupun tahap kewangan seseorang ataupun sesuatu organisasi. Kita terus kepada peringkat yang berikutnya, iaitu mewujudkan plan kewangan. Jadi kita ada matlamat yang hendak kita capai, jadi kita mesti ada plan kewangan bagaimana hendak mencapai matlamat berkenaan. Jadi dalam mewujudkan pelan kewangan, kita perlu melihat kepada aliran tunai berkenaan dengan berapa banyak wang yang masuk dan wang yang keluar pada seseorang ataupun sesuatu organisasi. Jadi dalam mewujudkan pelan kewangan ini, kita perlu melihat kepada aliran tunai. Jadi kalau kita nak tengok berapa banyak wang yang masuk dan berapa banyak wang yang keluar, kita perlu melihat kepada dua aspek, iaitu wang yang masuk yang kita panggil sebagai pendapatan dan wang yang keluar yang kita panggil sebagai pembelanjaan. Pendapatan kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu pendapatan aktif dan satu lagi adalah pendapatan pasif. Sementara pembelanjaan kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis, iaitu pembelanjaan yang tetap dan pembelanjaan yang berubah-ubah. Jadi aliran tunai yang baik adalah aliran tunai yang positif. Yang dimaksudkan dengan aliran tunai yang positif adalah keadaan bila mana pendapatan seseorang ataupun suatu organisasi itu melebihi daripada perbelanjaan. Sekiranya aliran tunai itu negatif, iaitu pembelanjaan melebihi daripada pendapatan, kedudukan aliran tunai seseorang
tidak berada dalam keadaan yang baik untuk membolehkan dia membuat plan kewangan bagi mencapai sesuatu matlamat yang diingini. Pendapatan aktif ini contohnya adalah daripada gaji, allowance, komisen dan lain-lain. Dan kalau kita perhatikan kategori item yang dikategorikan sebagai pendapatan aktif ini adalah merupakan perkara yang dilakukan daripada aktiviti seseorang yang membolehkan seseorang itu mendapat perolehan dalam bentuk upah, gaji, allowance, komisen dan sebagainya. Sementara pendapatan pasif pula adalah pendapatan yang diperolehi secara tidak langsung, di mana seseorang ataupun suatu organisasi tidak melakukan apa-apa secara aktif, tetapi dia memperolehi pendapatan ini. Contohnya adalah dividen yang diperolehi daripada simpanan ataupun pelaburan. So, pemilik saham ataupun orang yang menyimpan ini tidak membuat apa-apa, dia hanya menyimpan, tetapi selepas tempoh yang tertentu dia mendapat perolehan. Kemudian faedah, ya, so, faedah simpanan, ya, juga merupakan pendapatan pasif. Selain daripada itu adalah sewa diterima, ya, sekiranya seseorang ataupun sesuatu organisasi mempunyai hartanah dan hartanah ini disewakan, dia akan mendapat pendapatan. So, pendapatan ini dikategorikan sebagai pendapatan pasif. Pembelanjaan pula kita kategorikan tadi kepada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan berubah. Perbelanjaan tetap adalah merupakan pembelanjaan dalam amount yang tetap ataupun hampir tetap, dan ia perlu dibayar secara berkala. Contohnya setiap bulan. Antaranya adalah sewa rumah. Ya, sewa rumah perlu dibayar setiap bulan. Bayaran insurans. Ya, kadang-kadang insurans ada orang yang bayar setahun sekali, ada yang bahagikan kepada period yang tertentu, setahun 2 kali, ataupun quarterly, ya, 4 kali setahun dibayar. So, pembayaran ini dilakukan secara berkala. Kita anggap dia sebagai perbelanjaan tetap. Angsuran rumah juga adalah merupakan perbelanjaan tetap, ya. Seseorang membeli rumah dengan membuat pinjaman daripada institusi kewangan, bank dan sebagainya. Dia perlu menjelaskan hutang ataupun pinjaman ini secara angsuran setiap bulan. Jadi kita kategorikan dia sebagai perbelanjaan tetap. Satu lagi kad kredit, ya, hutang kad kredit juga kita kategorikan sebagai perbelanjaan tetap. Pembelanjaan berubah antaranya adalah utility, ya, bil telefon, bil api, bil air, ya. Kalau kita perhatikan memang perlu dibayar, tetapi amount yang dibayar berubah-ubah. Belanja dapur juga merupakan perbelanjaan yang berubah, ya. Kadang perbelanjaan dia berubah mengikut masa. Kalau musim yang tertentu, contohnya cuti sekolah, ya, kalau yang berkeluarga besar, anak-anak ramai, ya, belanja dapurnya akan meningkat. Satu lagi adalah petrol, ya. Petrol adalah juga merupakan perbelanjaan yang berubah-ubah, ya, kerana sekiranya mileage ataupun perjalanan selalu dibuat, ya, banyak petrol yang digunakan, jadi kos yang dibelanjakan untuk petrol pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ya. So, itu adalah antara perkara-perkara yang cikgu nak para pelajar faham dalam pengurusan dalam perancangan dan pengurusan kewangan ini. Jadi kita dah tengok, ya, dalam perancangan dan pengurusan kewangan ini antara perkara yang penting yang kita perlu titik beratkan apabila kita ada sesuatu yang hendak kita capai, kita kena tentukan apa yang kita nak capai, ya. Kita tetapkan matlamat kita, kemudian kita nilai kedudukan kewangan kita sama ada kita mampu ataupun tidak mencapai matlamat kewangan yang kita hendak, ya. Kemudian setelah kita menilai kedudukan kita, ya, kita wujudkan plan kewangan, ya, bagaimana untuk kita mencapai matlamat yang kita inginkan. Langkah yang berikutnya adalah kita melaksanakan plan kewangan dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan plan kewangan kita.
dalam membuat sesuatu plan kewangan, ada beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan. Perkara yang pertama adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ingat, kita perlu tetapkan apa matlamat yang ingin dicapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Jadi dalam sesuatu plan kewangan, ya, kita mesti mempunyai anggaran kos. Berapakah yang diperlukan untuk kita mencapai sesuatu matlamat. Contohnya, kalau kita hendak bercuti di suatu tempat, ya, tentu kita dapat membuat anggaran berapa kos yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sekiranya katakan kita hendak membeli rumah, katakan. Jadi untuk membeli rumah, selain daripada membuat pinjaman daripada bank, kita juga perlu menanggung kos-kos yang lain. Contohnya, kita perlu sediakan deposit, kita perlukan juga kos untuk peguam dan sebagainya. Jadi kita perlu mengira berapa simpanan yang diperlukan setiap bulan untuk kita mencapai matlamat itu dalam tempoh yang kita kehendaki. Kemudian selain daripada itu, kita perlu menganalisis tabiat pembelanjaan kita, ya, ataupun tabiat pembelanjaan suatu organisasi. Tengok berapa banyak wang yang dibelanjakan untuk tujuan yang tertentu, bagi membolehkan kita membuat perancangan yang lebih baik. Selain daripada itu, kita kena tetapkan tempoh untuk mencapai setiap matlamat itu. Jadi ini akan memberikan kita suatu pandangan yang lebih jelas apa yang perlu dilakukan, kerana kita ada masa yang kita perlukan untuk mencapai matlamat yang ingin kita capai. Dan yang terakhir, kita tentukan strategi pendapatan yang akan membantu kita mencapai matlamat kewangan yang berkenaan. Jadi sekiranya perolehan kita, aliran tunai kita tidak berapa baik, pendapatan bersih tidak banyak, maka kita perlu merancang dan melakukan sesuatu supaya lebihan pendapatan kita boleh gunakan sebagai tambahan simpanan bagi mencapai matlamat yang kita ingin capai dalam masa yang kita rancangkan itu. Langkah yang keempat adalah melaksanakan plan kewangan. So dalam melaksanakan plan kewangan ini, kita melakukan tindakan sebagaimana yang kita telah rancangkan. Jadi dalam melakukan tindakan ini, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Kita mestilah memastikan bahawa aliran tunai adalah sentiasa positif. Maknanya kita sentiasa ada lebihan pendapatan berbanding dengan pembelanjaan, bagi membolehkan kita mencapai matlamat kewangan tadi. Selain daripada itu, ya, apabila kita memperoleh pendapatan ataupun memperoleh wang, utamakan pembelanjaan tetap terlebih dahulu, kerana pembelanjaan tetap ini adalah pembelanjaan yang kita tidak dapat elak, ya, dan sekiranya pembayaran lambat dilakukan, dia akan memberi kesan sampingan. Selain daripada itu, ya, kita mesti bersedia untuk mengubah tabiat pembelanjaan. Mungkin kalau sebelum kita merancang untuk mencapai matlamat kewangan ini, kita ada memperuntukkan sebahagian daripada wang untuk benda-benda yang tidak penting. So ini kita boleh buat perubahan ataupun adjustment, ya, bagi memastikan matlamat kewangan kita berjaya. Dan langkah yang terakhir, ya, dalam kita melaksanakan plan kewangan ini, kita kena menilai sama ada apa yang kita lakukan itu mengikut perancangan yang kita dah buat, dan apakah tindakan kita yang mungkin lari daripada plan yang kita buat ini akan mengagalkan kita untuk mencapai matlamat kewangan kita dalam tempoh yang kita dah rancang. Jadi sekiranya berlaku sebarang keadaan yang mungkin menggagalkan kita untuk mencapai matlamat kewangan ini, apa yang kita lakukan adalah betulkan semula plan kewangan kita itu, supaya
aliran tunai sekiranya berada dalam keadaan yang negatif, ya, kita boleh jadikan dia positif semula. Mungkin kena buat kerja tambahan dan sebagainya supaya kita dapat pendapatan tambahan dan berjaya mengumpulkan dana bagi mencapai matlamat yang kita nak. Dan sebaik-baiknya, ya, dicadangkan untuk simpanan pendapatan yang diperolehi setiap bulan adalah 10%. Jadi ini adalah yang dicadangkan peratusan yang minimum. Sekiranya seseorang itu dapat menyimpan lebih daripada 10%, itu adalah lebih baik. Jadi untuk tujuan itu, ya, mungkin dalam kita membuat perancangan itu ada peluang untuk kita menambahkan pendapatan, ya, kita boleh kena pasti apa sumber pendapatan baru yang kita boleh perolehi, dan juga mungkin ada pembelanjaan yang kita boleh kurangkan bagi memungkinkan kita mencapai matlamat yang kita kehendaki. Jadi sekiranya perancangan yang kita lakukan itu dengan baik dan kita dapat melaksanakan perancangan itu dengan sebaiknya, maka insya-Allah kita akan dapat mencapai matlamat kewangan yang kita inginkan. Bagi contoh mudah, ya, sekiranya seseorang nak beli rumah, katakan dia memerlukan wang pendahuluan, katakan rumah tu dia perlukan wang pendahuluan 10,000 dan ditetapkan matlamat dia, ya, dalam masa setahun, ya, dia perlu dapatkan rumah itu, maknanya dalam masa setahun dia kena kumpulkan duit 10,000 untuk pendahuluan, ya, mungkin dia perlukan lagi 2,000 untuk tujuan kos kewaman dan sebagainya. Jadi kos yang diperlukan adalah 12,000 dalam masa setahun. Jadi dia perlu menyimpan dalam RM1,000 sebulan bagi dia mencapai matlamat kewangan tersebut. Jadi dia kena rancangkan apa yang dia perlu lakukan supaya setiap bulan dia dapat menyimpan 1,000 bagi membolehkan dia mengumpulkan dana bagi membayar pendahuluan dan kos kewaman bagi membeli rumah selepas tempoh 1 tahun. So, itu sebagai satu contoh mudah. Apa yang cikgu harapkan para pelajar boleh faham apa yang kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan perancangan dan pengurusan kewangan secara ringkas. Semoga dia menjadi panduan yang berguna kepada para pelajar. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.